Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar kepada pelajar-pelajar pengurusan perniagaan sekalian? Dan hari ini adalah kuliah kita yang terakhir bagi bab 1 pengeluaran. Pernah tak kita mengalami masalah menerima barang yang rosak ataupun barang yang dilabelkan sebagai fragile tetapi barang tersebut sampai pada kita dan ia telah rosak? Dan ada juga kadang-kala kita dengar rumah baru siap tetapi banyak kerosakan. Pada jam yang ke-6 ini kita akan menyentuh berkaitan tentang kawalan kualiti. Yang pertama kawalan kualiti, yang kedua kawalan kualiti, kepentingannya dan proses. B. Pengurusan kualiti menyeluruh TQM dan prinsipnya. Dan yang ketiga adalah standard pengeluaran dan ISO. Isu berkaitan tentang kualiti ini, kawalan kualiti adalah satu isu yang besar yang perlu diuruskan dengan baik oleh setiap organisasi. Sebab itu organisasi perlu mempunyai pegawai kawalan kualiti yang khusus bagi memastikan kualiti produk sentiasa terkawal. Kita lihat yang pertama, kawalan kualiti, kepentingannya dan proses. Definisi kawalan kualiti. Ia adalah satu proses memeriksa produk yang dihasilkan bagi memastikan kualiti produk menepati standard atau piawaian yang ditetapkan. Bermaksud di sini, kawalan kualiti ini adalah kita akan memeriksa produk yang telah dihasilkan. Kenapa kita perlu memeriksa produk tersebut? Iaitu untuk memastikan supaya kualiti produk mematuhi standard atau piawaian yang telah kita tetapkan. Kepentingan kawalan kualiti, yang pertama, mengurangkan kos pengeluaran. Melalui pengenalan kualiti, pembaziran yang mungkin berlaku semasa proses pengeluaran dapat dikurangkan. Seterusnya, dapat menjimatkan masa dan kos pengeluaran. Maksudnya di sini, apabila sesebuah syarikat sentiasa membuat kawalan kualiti bermula daripada bahan mentah, kemudian kerja dalam proses, dan kualiti bagi setiap proses tersebut telah dikawal. Dengan ini, apabila produk tersebut siap, ia tidak akan menyebabkan sebarang kecacatan kualiti. Dengan ini, syarikat akan dapat mengurangkan kos pengeluaran, iaitu kos untuk membaiki kerosakan jika terdapat kecacatan kualiti. Yang kedua, mengelakkan liability produk terhadap pengguna. Kawalan kualiti dapat mengurangkan kecacatan produk sebelum dipasarkan kepada pengguna. Seterusnya, firma dapat mengelak tuntutan liability daripada pengguna. Maksudnya di sini, sekiranya kawalan kualiti itu dibuat dengan tepat, dengan betul, dan produk tersebut tidak akan dijual kepada pengguna sekiranya berlaku kecacatan. Kita bimbang sekiranya kawalan kualiti tidak dibuat dengan betul, menyebabkan produk tersebut sampai kepada pengguna dan menyebabkan pengguna mengalami kemalangan. Dan seterusnya, pengguna boleh mengambil tindakan saman kepada pihak syarikat. Dan ini akan menyebabkan kos syarikat bertambah. Seterusnya yang ketiga, meningkatkan keyakinan dan kepuasan pelanggan.
Iaitu produk yang berkualiti ini akan memberi kepuasan kepada pengguna, seterusnya meningkatkan daya saing firma. Maksudnya di sini apabila produk yang dihasilkan oleh sesebuah syarikat dan kualiti dia adalah baik, terjamin, dan ini akan memberikan keyakinan dan kepuasan kepada pengguna, yang mana pengguna akan rasa puas dan jika berpeluang dia akan membeli lagi produk keluaran syarikat. Kemudian yang keempat, membentuk imej perniagaan yang baik. Kualiti produk akan mewujudkan imej perniagaan yang baik dari pandangan pengguna, dan ini akan menguntungkan firma untuk tempoh jangka panjang, khususnya dalam penguasaan share pasaran. Imej perniagaan yang baik ni sangat penting. Apabila syarikat mempunyai imej yang baik, syarikat akan menjadi pilihan kepada pelanggan. Dan kita lihat seterusnya, ini adalah di peringkat organisasi, kebiasaannya syarikat akan mewujudkan jabatan kualiti yang bertindak sebagai kawalan kualiti. Manakala di peringkat negara kita Malaysia, terdapat dua organisasi yang akan menjadi penentu kepada kualiti, yang membuat kawalan terhadap kualiti. Yang pertama adalah SIRIM. SIRIM akan membuat kawalan kualiti ke atas produk, sama ada saya rasa produk bukan makanan, produk bukan makanan, yang mana dia meliputi peralatan elektrik, kemudian produk ataupun barangan keselamatan, contohnya seperti topi kleder, topi kleder motor tu, kemudian telefon, yang mana produk yang melibatkan keselamatan akan dikawal ataupun diselenggara oleh SIRIM. Manakala JAKIM adalah untuk penentuan produk halal. Maksud dia apabila kita membeli produk, ini bagi orang Islam lah, untuk menentukan sama ada produk ini halal ataupun tidak, perlu ada tanda JAKIM, iaitu tanda halal. Okey, seterusnya kita akan lihat proses kawalan kualiti. Proses kawalan kualiti ini merupakan satu proses mengawal kualiti produk supaya mencapai standard yang ditetapkan oleh pengguna. Dan proses ini bermula dengan aktiviti merancang, rancang, buat, semak dan tindakan. P, plan. D, do. C, check. Dan A, act. PDCA. Dan kitaran PDCA ini adalah 4 langkah yang sering digunakan dalam syarikat sebagai alat untuk mengawal dan menambah baik secara berterusan. Dan proses kawalan ini telah diperkenalkan oleh Dr. Walter pada tahun 1930. Dan kemudian dikembangkan lagi oleh Dr. Walker, Edward Deming, sehingga ke negara Jepun dalam pembuatan yang kemudiannya dikenali sebagai The Deming Wheel. Seterusnya kita pergi proses yang pertama, iaitu rancang, menggunakan simbol P, iaitu plan. Rancangan untuk penambahbaikan operasi dengan mencari perkara yang tak dapat diselesaikan, iaitu mengenal pasti masalah dan mencadangkan penyelesaian. Proses ini bermula dengan mengenal pasti masalah, memilih masalah, mendefinisikan masalah, menganalisa masalah dan cadangan penyelesaian. Contohnya cara mengurangkan penggunaan minyak petrol bagi kenderaan. Jadi berdasarkan kepada perkara tersebut, pengeluar kereta akan mengenal pasti masalah, kemudian memilih masalah, mendefinisikan masalah, menganalisa masalah dan membuat cadangan penyelesaian. Dan cadangan pengeluar kereta antaranya ialah membina kereta yang lebih kecil ataupun membina kereta elektrik, kereta solar,
kereta hybrid dan kereta hidrogen. Ini antara cadangan penyelesaian. Seterusnya buat do, iaitu melaksanakan cadangan seperti yang telah dirancang, melakukan perubahan yang dirangka dalam menyelesaikan masalah pengeluaran kereta daripada skala kecil atau melakukan percubaan pertama. Tindakan ini meminimumkan sebarang gangguan terhadap aktiviti rutin. Maksudnya di sini pada peringkat merancang tadi plan, penyelesaian yang dirancang tersebut akan dilaksanakan. Tetapi pelaksanaan itu dibuat dalam skala yang kecil untuk mengelakkan gangguan dalam aktiviti rutin. Seterusnya yang ketiga adalah semak, mengukur pencapaian dengan membandingkan kedudukan sebelum dan selepas cadangan dilaksanakan. Periksa sama ada perjumpaan pertama bagi penyelesaian masalah pengeluaran kereta atau perubahan yang dilakukan mencapai keputusan yang dikehendaki ataupun tidak. Teruskan membuat semakan untuk memantau kualiti kereta dan menyelesaikan kewujudan masalah baru. Sebagai contoh, sekiranya penyelesaian adalah dengan menghasilkan kereta hybrid, contohnya kereta hybrid. Jadi penggunaan minyak akan diuji sebelum dan selepas. Adakah penggunaan kereta hybrid ini boleh menyelesaikan masalah penggunaan minyak petrol? Seterusnya adalah tindakan, action, iaitu mengambil tindakan susulan bagi memastikan kaedah baru dilaksanakan dengan berkesan dan memberi hasil yang memuaskan. Pihak pengurusan mengambil tindakan pembetulan dan membuat penambahbaikan yang berterusan. Melaksanakan perubahan bagi menyelesaikan masalah kualiti pengeluaran kereta pada tahap yang lebih besar jika percubaan pertama berjaya. Aktiviti ini perlu dibuat sebagai perubahan dalam kegiatan rutin. Untuk memastikan kejayaan pada perubahan yang besar ini, ia perlu mendapat kerjasama daripada pihak lain seperti jabatan lain, pembekal dan pelanggan. Maksud dia tindakan ini adalah melakukan perubahan bagi menyelesaikan masalah tadi itu. Dan ianya akan melibatkan perubahan dalam kegiatan rutin dan perlukan kerjasama dari jabatan lain seperti jabatan pengeluaran ataupun jabatan pemasaran ataupun jabatan keuangan. Dan ini adalah carta yang menunjukkan tahap PDCA. Kemudian diikuti dengan huraian tentang PDCA itu dari sudut plan, do, check dan tindakan. Kemudian seterusnya kolom yang ketiga berkaitan dengan bagaimana analisa hendak dibuat. Dan kemudian kolom yang keempat 8D PSP, dan ini lebih kepada untuk penyelesaian masalah. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah secara lebih jelas. Okey, seterusnya. Dan ini adalah aktiviti yang dilakukan bagi setiap proses. Bermula dengan plan, do, check dan act. Dan setiap proses tersebut akan didetailkan. Apakah aktiviti yang akan dilakukan. Seterusnya kita pergi kepada pengurusan kualiti secara menyeluruh kawalan kualiti yang kedua ataupun Total Quality Management, TQM. TQM ialah satu proses pengurusan kualiti yang berorientasikan pelanggan, penambahbaikan secara berterusan, penglibatan semua orang, setiap bahagian dan proses dalam organisasi serta penyelesaian masalah secara berpasukan. Proses ini bertujuan membawa perubahan yang menyeluruh
ke arah melahirkan budaya organisasi yang cemerlang. Maksudnya, TQM ini diwujudkan untuk membuat satu perubahan yang menyeluruh, melibatkan semua bahagian dalam organisasi tersebut ke arah budaya organisasi yang cemerlang. Melalui TQM, ciri-ciri budaya yang sedia ada akan diubah sesuai dengan ciri-ciri budaya yang baru yang lebih baik. Ciri ini meliputi sikap dan nilai, sistem dan prosedur, amalan-amalan operasi, struktur organisasi dan sebagainya. Dan prinsip TQM yang pertama, tumpuan kepada produk, proses dan aspek manusia. Prinsip TQM merangkumi seluruh operasi dan urusan dalam sebuah syarikat dengan memfokuskan kepada penghasilan produk yang berkualiti melalui proses kerja yang sistematik dan pengubahsuaian budaya dan amalan kerja yang cemerlang. Maksudnya di sini TQM untuk prinsip yang pertama perlu menumpukan kepada produk, iaitu menghasilkan produk yang berkualiti, dan juga proses, iaitu proses kerja yang sistematik. Dan yang ketiga, aspek manusia, dengan melakukan pengubahsuaian terhadap budaya dan amalan kerja yang cemerlang. Yang kedua, satu proses yang berterusan. TQM bukan merupakan satu program, tetapi ia adalah satu proses dan usaha berterusan bagi menyesuaikan dan memenuhi keperluan dan jangkaan pelanggan yang sentiasa berubah. Bermaksud bahawa TQM ini perlu sentiasa berterusan. Dia tidak ada titik tamat. Apabila kita telah apabila produk yang dihasilkan itu telah berkualiti, kita akan melakukan lagi perubahan kepada produk tersebut bagi memenuhi keperluan dan jangkaan pelanggan. Yang ketiga, penglibatan seluruh organisasi. TQM akan melibatkan setiap ahli dalam organisasi daripada tahap pengurusan atasan sehinggalah ke tahap pekerja bawahan serta pihak luar seperti pembekal dan pelanggan. Dasar dan peraturan yang digubal mesti difahami semua pihak agar pembaharuan yang dilakukan mencapai kejayaan. Seterusnya yang keempat, pendekatan kerja secara berpasukan. Setiap kaki tangan mempunyai kemahiran dan kepakaran yang berbeza mengikut bidang tugas masing-masing. Penggabungan kemahiran dan kepakaran dalam satu pasukan kerja akan menghasilkan idea dan output yang lebih berkualiti. Kemudian yang kelima, tumpuan kepada pelanggan, fokus kepada pelanggan yang merupakan pihak yang akan membeli dan menggunakan produk sekaligus memberikan peningkatan kepada volume jualan syarikat. Dalam gambar pada slide ini, saya ada letakkan kat situ, fokus adalah kepada pelanggan dan sebagai pihak pengurusan, kita kena sentiasa memahami tentang apakah perubahan cita rasa pelanggan. Kita kena sentiasa mendengar, kena sentiasa mempelajari dan membuat tindakan. Dan pada gambar yang ketiga, melibatkan pendekatan kerja secara berpasukan. Seterusnya, kita pergi yang ketiga, iaitu standard pengeluaran. Standard pengeluaran merupakan satu ukuran yang konsisten daripada peraturan, garis panduan dan tindakan dalam menghasilkan sesuatu produk supaya kualiti produk tersebut boleh diterima secara bersama oleh pihak lain. Standard pengeluaran ini yang kita biasa dengar adalah ISO, International Organization for Standardization. Dan biasa kita dengar ISO 9001 dan juga ISO 14001. Apakah itu ISO? Dia adalah satu badan bersekutu yang terdiri daripada banyak organisasi dari seluruh dunia yang bertanggungjawab mewujudkan standard
di negara masing-masing. Tujuan perubahan ISO adalah untuk membolehkan satu standard antarabangsa dibentuk. Badan ini menetapkan elemen-elemen asas yang perlu ada dalam sistem kualiti sesebuah organisasi bagi membolehkan pengeluaran produk atau perkhidmatan menepati spesifikasi yang ditetapkan. Okay, seterusnya pelajar, sebagai kesimpulan daripada bab 1 ini, kita telah belajar selama 3 minggu. Selama 3 minggu. Yang pertama, kita dah menyentuh tentang pengenalan pengurusan pengeluaran yang terdiri daripada takrif pengeluaran dan kepentingannya. B. Cabaran pengurus pengeluaran. C. Hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan-jabatan lain. D. Proses pengeluaran. Bermula dengan input, input, kerja dalam proses dan output. Seterusnya 1.2 perancangan pengeluaran. Yang pertama, kita dah menyentuh tentang reka bentuk pengeluaran. Terdapat 3 reka bentuk, iaitu simplification, standardization dan modular. Seterusnya B, jenis-jenis pengeluaran, iaitu masa, selanjar, kelompok dan tempahan. C, susun atur pengeluaran. Yang pertama, objektif susun atur. Dan yang kedua, jenis-jenis susun atur terdiri daripada susun atur tetap, proses, produk dan seluler. Seterusnya di objektif pemilihan lokasi pengeluaran dan faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Dan E, penjadualan pengeluaran, iaitu carta PERT, CPM dan carta GAN. Seterusnya 1.3 kawalan inventory. A, kawalan inventory dan kepentingannya. B, jenis-jenis inventory. Yang pertama, bahan mentah, kerja dalam proses dan produk siap. 1.4 alat-alat atau kaedah kawalan inventory. Yang pertama adalah kawalan kuantiti pesanan ekonomi atau EOQ. Dan yang kedua, kaedah tepat pada masa atau JIT. Seterusnya 1.5 kawalan kualiti. Yang pertama, kawalan kualiti, kepentingannya dan proses. Proses kawalan kualiti ada 4 tadi tu. Plan, apa tadi, lupa pula saya. Plan, kemudian plan ataupun rancang, buat, do, semak, cek dan tindakan, act. Seterusnya adalah pengurusan kualiti menyeluruh dan atau TQM dan prinsipnya. Dan akhir sekali adalah standard pengeluaran dan ISO. Diharapkan pelajar dapat memahami, dapat mempelajari, dapat mengira, dapat membezakan di antara semua yang telah kita pelajari pada bab yang pertama ini. Dan seterusnya kita akan terus sambung pada bab yang kedua nanti. Dan jangan lupa pelajar, pada bab 1 ini ia akan diuji dalam peperiksaan. Jadi pelajar perlu ambil perhatian di sini. Bab 1 akan diuji dalam peperiksaan PSPM. Okey, itu saja daripada saya. Salah silap saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.